Muka surat 569 ayat yang ke-19. Okey, baik, kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, surah Al-Ma'arij, muka surat 569 ayat yang ke-19. Ayatnya berbunyi, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu al-khairu manu'a. Okay. Inna sesungguhnya, terjemah inna sesungguhnya, al-insan manusia itu, al-insan manusia itu, khuliqa diciptakan. Khuliqa diciptakan. Halu'a dengan sifat berkeluh kesah. Terjemah halu'a dengan sifat berkeluh kesah. Itu terjemah halu'a. Okey. Sebenarnya halu'a ni dia satu perkataan yang panjang terjemah dia. Sebenarnya halu'a ni dia satu perkataan yang panjang terjemah dia. Kita terjemah berkeluh kesah kan? Ayat 20 dengan 21, muka surat 569 ni. Ayat 20 dengan 21 ayat yang menerangkan apa itu halu'a. Apakah yang dimaksudkan dengan halu'a? Boleh? Iza apabila masahu menimpanya. Masahu menimpanya. Menimpa manusia itu tadilah menimpanya. Asyarru kesusahan. Asyarru kesusahan. Apabila menimpanya kesusahan. Maksudnya senang kata bila dia susah lah. Okey. Jazu'a dia mengeluh. Jazu'a dia mengeluh. Okey. Dia mengeluh. Wa dan iza apabila masahu dia mendapat. Terjemah masahu ni boleh juga nak terjemah menimpa, tapi tak kenalah menimpa dalam bahasa Melayu untuk negatif. Ayat sekarang untuk positif. Jadi kita terjemah masahu dia memperoleh ataupun dia mendapat. Okey. Al-khairu kebaikan. Al-khairu kebaikan. Manu'ah dia amat kedekut. Manu'ah dia amat kedekut. Maksud manu'ah kat sini ialah dia mencegah diri dia daripada memberi harta dia kepada orang lain. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Izawani, ayat kita sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat berkeluh kesah. 20. Apabila menimpanya, iaitu manusia, kesusahan dia mengeluh. 21. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dia amat kedekut. Okey, terima kasih Puan Izawani. Apa kaitan ayat ni dengan ayat sebelum ni? Okey, kita sekarang sedang menceritakan sifat-sifat manusia. Okey, apa kaitan ayat kita dengan ayat sebelum ni? Apa dia punya bahasa Inggeris sebut relate lah, bahasa Arab sebut munasabah. Apa kaitan ayat kita sekarang dengan ayat sebelum ni? Dalam ayat sebelum ni Allah Ta'ala menggambarkan suasana hari kiamat. Sebelum ni, minggu lepas kita bincang, bila datang hari kiamat nanti, langit akan jadi macam silver, perak yang dicairkan. Gunung-gunung akan jadi seperti bulu-bulu binatang. Dan
manusia tidak akan menghiraukan kawan-kawan dia. Bukan itu saja, bahkan manusia sanggup gadai segala-galanya, termasuk isteri, anak-anak, kawan kerabat, semua dia sanggup gadaikan, janji dia selamat. Maka ayat ini pula Allah nak cerita sifat-sifat manusia yang tak selamat ke akhirat nanti. Antara ciri-cirinya ialah kat dunia ni, antara ciri-ciri manusia yang tak selamat ke akhirat nanti, antara sifat-sifatnya adalah halu'a. Halu'a ni apa terjemah? Impatient. Very impatient. Tu apa terjemah halu'a, very impatient. Kalau ikutkan terjemah kita, halu'a tu berkeluh kesah, jazu'a tu berkeluh kesah. Sebenarnya halu'a ni dia bukan sekadar berkeluh kesah. Dia ni masa susah, tak senang duduk. Salah kawan tu, salah kawan ni, salahkan takdir, salahkan segala-galanya. Tak senang duduk. Tapi bila dapat kesenangan, kedekut. Orang suruh bayar zakat, tak nak bayar zakat. Orang suruh bagi sedekah, tak nak bagi sedekah. Itu sifat manusia. Okay? Kerana tu, ayat kita minggu lepas kan, ayat terakhir. Tolong baca Puan Izian Wahidah boleh? Muka surat 569 ni. Ayat 15, 16, 17, 18. Antara ciri-ciri orang yang gagal ke akhirat, kedekutlah, kedekut. Dia sembunyikan harta dia supaya tak payah bagi zakat ke orang. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali tidak, sesungguhnya neraka itu api yang bergelora, yang melecurkan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling daripada agama, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Okey, terima kasih Puan Izian. Orang tu dia dapat harta benda dia simpan. Tak salah pun nak simpan harta, baguslah menyimpan kan. Tapi masalahnya simpan tak nak bagi ke orang. Simpan tak nak bayar zakat. Tu yang dicelanya. Jadi Allah sebut ahli neraka sifat dia kedekut, dapat harta banyak-banyak tak nak bagi ke orang, tak nak bayar zakat. Bahkan dari setengahnya untuk anak isteri pun kadang-kadang kedekut. Mungkin untuk dia boleh je beli rokok hari-hari, contohlah. Untuk dia boleh je pergi mancing, bayar buk mahal-mahal, beli jualan mahal-mahal, tapi untuk anak isteri terlalu berkira. Sifat manusia. Okey. Ada 15 ciri-ciri ataupun sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Saya tak pasti dalam kelas ni dah bincang belum, tapi tak apa, kita ulang lagi dan lagi lah. Kita ulang lagi dan lagi. Dalam Quran ada 15 sifat-sifat manusia. Sebenarnya lebih lagi sifat-sifat manusia ni dalam Quran. Tapi saya ambil ayat-ayat yang ada perkataan insan. Saya ambil ayat-ayat yang ada perkataan al-insan. Saya share kat skrin. Sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Saya dah bincang dalam kelas ni yang itu sebab Puan Zawani ada share kan dalam grup kelas kita. Grup Jumaat malam. Okey, tengok kat skrin. Kat skrin, ni ditulis oleh sahabat kelas hari Isnin. Kelas macam ni juga tapi hari Isnin lah dia susun. Okey, saya share dalam kelas, kemudian dia susun lah, dia buat dalam bentuk PDF, nanti saya share dalam bentuk PDF. Okey, sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Yang kita ada fokus malam ni adalah ni, ayat nombor 11 ni, berkeluh kesah. Berkeluh kesah, surah Al-Ma'arij, muka surat 569, ayat 19 hingga 21. Okey. Semua sifat-sifat yang kita bincang ni, semua sifat-sifat yang kita akan bincang 15 ni, dia dipanggil sifat ataupun ayat-ayat takwini. Ayat-ayat takwini. Maksud ayat takwini, Allah cerita sifat-sifat manusia, Allah bukan suruh kita bersifat dengan sifat sedemikian. Allah bukan suruh kita redha, buat bodoh je, buat tak tahu je sifat ni, bukan. Allah nak suruh kita buat sebalik. Allah nak suruh kita buat sebalik daripada sifat ni. Allah nak suruh kita buat benda yang bertentangan daripada sifat ni. Okey. Saya tulis dululah kat skrin. Semua sifat-sifat manusia 15 kita akan bincang ni. Pertama dipanggil ayat-ayat Allah tentang takwini. Okey. Takwini, satu. Yang kedua dipanggil tashri'i. Tashin. Okey. Raya ain ya, tashri'i. Okey. Apa makna takwini? Takwini terjemahan dia adalah sifat-sifat kejadian. Sifat-sifat kejadian. Itu macam takwini. Ayat-ayat, bukan sifat-sifat, salah.
ayat-ayat takwini. Maksud takwini daripada kejadian-kejadian. Satu dia panggil ayat-ayat ataupun hadis-hadis tasyri'i, syariat. Syariat, apa yang Allah suruh, apa yang Allah nak. Dalam hadis, Nabi SAW ada bersabda, akhir zaman nanti banyak berlaku penzinaan, banyak berlaku pembunuhan. Memang betul pun. Jadi hadis tu nak suruh kita buat apa? Biar je lah Ustaz, dah Nabi kata akhir zaman banyak berlaku penzinaan, banyak berlaku pembunuhan, biar je lah, redha je lah, macam mana dah Nabi kata akan berlaku. Memang Nabi kata akhir zaman akan berlaku penzinaan, pembunuhan. Itu semua tanda-tanda akhir zaman yang sedang berlaku dan akan berlaku. Tapi adakah syariat suruh kita biar je lah penzinaan berlaku banyak, biar je lah pembunuhan banyak berlaku, dan Nabi kata akan berlaku. Ini salah faham. Yang ni yang tu termasuk dalam hadis-hadis takwini. Kita tak disuruh beramal pun. Yang kita disuruh beramal dengan tasyri'i. Apa yang Allah suruh? Apa yang Allah nak kita buat bila banyak berlaku penzinaan? Bila banyak berlaku pembunuhan, apa yang Allah suruh kita buat? Itu kena tahu beza tu. Contoh, dalam Quran Allah kata sifat manusia kedekut. Puan Hafizah tolong baca boleh? Puan Hafizah. Ada? Puan Hafizah tolong unmute-kan, tolong baca boleh? Okey, baik Dr. Hafizah, baik. Suara Ustaz tenggelam timbul. Okey, baik, tak ada masalah Dr. Hafizah. Puan Hafizah ada? Puan Hafizah? Puan Hafizah ada? Okey, baik, tak apa. Puan Zakiah tolong baca boleh, Puan Zakiah? Muka surat 292 ayat 100. ayat 100. Sifat kedekut. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, pasti pembendaharaan itu kamu tahan kerana takut membelanjakannya, dan manusia itu sememangnya sangat kedekut. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Nampak Allah kata, manusia tu diciptakan memang sangat kedekut. Jadi kalau ada orang kedekut, suami dia kedekut kat isteri minta RM10, RM100, okay, isteri minta RM10, tak bagi RM5 contohlah. Jadi isteri tanya, kenapa lah awak ni kedekut sangat? Maka suami pun jawab, nak buat macam mana? Memang Allah dah kata dah, sifat manusia tu kedekut. Sedap suami dia guna ayat macam tu. Dan suami dia siap bagi dalil ayat Quran tadi yang Puan Zakiah baca tadi. Dan manusia itu sememangnya diciptakan bersifat kedekut. Jadi macam mana nak jawab? Okey? Maka jawapannya ialah ayat-ayat yang sebut tentang ciri-ciri manusia dalam Quran, bukan Allah nak suruh kita beramal dengan ayat tu. Itu ayat takwini. Yang disuruh beramal adalah ayat tasyri'i. Apa itu tasyri'i? Tasyri'i ialah apa yang syariat nak. Adakah syariat nak kita kedekut? Kalaulah Allah Ta'ala kata manusia bersifat kedekut dan Allah redha manusia bersifat kedekut, tak adalah Allah nak kecam, tak adalah Allah nak kutuk orang yang kedekut. Okey, orang yang kedekut, Allah sebut dia akan masuk neraka, dia akan dimudahkan masuk neraka lah tu maksud dia. Tolong baca dia, Puan Nur Hidayah Ahmad tolong baca boleh surah Al-Lail. Ni antara ayat celaan orang yang kedekut. Muka surat 595, surah Al-Lail, buka atas dia surah Asy-Syam, ni surah Al-Lail 595 ayat 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Ustaz, 595 kan Ustaz? Betul, 595. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang atas ke bawah? Al-Lail. Bawah, surah Al-Lail. Bawah. Okey, nombor 8. Dan berkenan orang yang bakhil dan berasa dirinya cukup, tidak perlukan pertolongan Allah, serta dia mendustakan perkara yang baik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, iaitu kesengsaraan.
dan hartanya tidak memberi manfaat kepadanya ketika dia sudah binasa. Okey. Terima kasih Puan Hidayah. Adapun orang yang kedekut, nampak Allah kutuk dia ni, dan dia berasa cukup, dia mendustakan kebenaran, maka kami akan memudahkannya menuju jalan kebinasaan. Jalan kebinasaan tu apa? Neraka lah. Allah akan mudahkan dia untuk buat banyak lagi amal-amal yang tak baik untuk dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni satu. Senang cerita ni celaan lah. Celaan untuk orang yang kedekut. Allah kata manusia diciptakan bersifat kedekut. Tapi dalam masa yang sama Allah cela orang kedekut. Maknanya Allah bukan nak suruh manusia itu redha dengan sifat kedekut tersebut. Puan Mudrikah telah baca boleh Puan Mudrikah? Surah Al-Hadid. Ni antara contoh-contoh. Muka surat 540. 540 ayat 23. 540 ayat 23. Sekejap Ustaz Tak apa ambil masa. 540 ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu, dan tidak perlu terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. 24. Iaitu orang-orang yang kedekut dan menyuruh juga orang lain untuk menjadi kedekut. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Okey, terima kasih Puan Mudrikah. Allah kata orang ni orang yang sombong lagi bangga diri. Siapa orang sombong lagi bangga diri? Orang yang kedekut dan suruh orang lain kedekut. Okey, orang yang dia kedekut dalam masa sama dia suruh orang lain kedekut. Jadi Allah kecam, Allah kutuk, Allah kata manusia diciptakan bersifat kedekut. Tapi dalam masa yang sama Allah kutuk, Allah kecam orang yang bersifat kedekut. Maknanya apa? Kita perlu redha ke dengan sifat kedekut? Tak. Kita kena lawan sifat kedekut tersebut. Sebab tu antara doa Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada lemah, malas, pengecut dan kedekut. Nabi ajar kita minta lindung dengan Allah daripada sifat kedekut. Siapa yang Allah Ta'ala pelihara dia daripada sifat kedekut, dia orang berjaya. Tuan Haji Ishak telah baca boleh Tuan Haji Ishak? Okey, lepas ni nanti sampai tempat dia dalam page kita ni, saya akan sharekan hadis-hadis mengenai kedekut lah. Hadis-hadis yang memberi ancaman pada orang yang kedekut. Surah Allahumma salli Muhammad. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Allah kata siapa yang Allah pelihara, muka surat 546 Tuan Haji Ishak, 546 ayat bawah sekali. 546 ayat bawah sekali. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, iaitu Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Siapa yang diselamatkan dirinya daripada kekikiran, kedekut lah. Siapa yang Allah pelihara, dia tak sifat kedekut, maka dia beruntung. Dunia dia beruntung, semua orang senang dengan dia. Okey. Ke akhirat dia lagi beruntung. Banyak pahala dia dapat. Jadi ayat-ayat ataupun sifat-sifat manusia yang kita akan bincang ni adalah sifat-sifat negatif ke positif? Negatif lah. Allah bukan suruh kita beramal. Allah suruh kita sifat-sifat kita ni, Allah nak suruh kita jaga agar kita tidak terbiasa ataupun meredakan diri kita dengan sifat-sifat yang tak baik ni. Okey. Kita laju sikit Saya rasa kita dah bincang dalam muka surat sebelum ni. Tapi tak apa, kita ulang lagi dan lagi supaya kita berjaga-jaga agar semua sifat-sifat tak baik ni kita dapat jauhkan pada diri kita. Pertama, Allah ciptakan sifat manusia lemah. Lemah kat sini bukan lemah tak larat angkat barang. Bukan lemah sebab solat atas kursi tak larat nak solat macam biasa, bukan. Lemah kat sini adalah lemah lawan nafsu. Lemah lawan nafsu. Okey? Puan Hafizah boleh baca Puan Hafizah?
Ada Puan Hafizah? Ke tak boleh unmute? Tadi saya cuba unmute kan? Tak boleh. Okey, baik, tak apa. Puan Izawani tolong baca boleh Puan Izawani? Muka surat 83. Muka surat 83. Okey, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sentiasa hendak meringankan beban atau hukumnya daripada kamu. Manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Okey. Kalau tengok ayat sebelum-sebelum tu, Puan Izawani boleh tak baca 3 ayat sebelum? Ayat sebelum tu cerita pasal kahwin. Lepas tu Allah kata diciptakan manusia bersifat lemah. Maksud lemah kat sini pada lemah dalam mengawal nafsu. Okey, muka surat 82 ayat 25. Ayat tu panjang Puan Izawani, baca sikit cukup lah. Ayat 80 ayat 25. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sesiapa antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan wanita-wanita yang merdeka, lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Sebahagian kamu berasal daripada sebahagian yang lain. Oleh itu, berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya serta berikanlah maharnya dengan berpatutan. Okey, cukup Puan Izawani. Jadi ayat tu senang cerita lah dalam page 82 ni, cerita pasal kahwin. Kalau tak mampu kahwin orang biasa, boleh kahwin dengan hamba. Sebab apa Allah bagi keringanan macam tu? Sebab Allah tahu manusia ni diciptakan bersifat lemah. Lemah kat sini, lemah dalam kontrol nafsu dia. Tak mampu nak kawal nafsu dia. Sebab tu Allah kata, Allah ringankan bagi manusia. Tak boleh kahwin dengan orang biasa, boleh kahwin dengan hamba abdi. Allah ringankan undang-undang hukum akan bagi manusia. Dan Allah kata, Allah Ta'ala memang menciptakan manusia itu bersifat lemah. Lemah kat sini bukan lemah tak boleh angkat barang. Lemah tak boleh angkat barang, lemah tak boleh angkat simen. Yang tu tak tercela pun di sisi Allah. Contoh, yang tu memang Allah Ta'ala ciptakan bagi semua manusia dan tu bukan satu kita kata sifat-sifat mazmumah, bukan. Tengok surah, saya cari muka surat aja. Surah Al-Qasas tak silap saya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Tolong baca Puan Izian boleh? Saya cari muka surat aja. Surah ni nak beritahu Allah memang cipta manusia mula-mula lemah, bayi, lepas tu kuat, lepas tu lemah balik, lepas tu mati. Saya cari muka surat aja. Surah Ar-Rum. Yang ni tak ada masalah. Okey, muka surat 410. Puan Izian, 410. 10 ayat Ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menciptakan kamu daripada keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu kuat, kemudian setelah kuat dia melemahkan kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Okey, terima kasih Puan Izian. Allah ciptakan kamu lemah. Lemah kat sini kenapa? Kecil lagi, bayi. Okey. Kecil lagi, bayi. Boleh buat apa kecil lagi kan? Lemah lah. Lama sikit lepas lemah, kuat. Naik remaja, naik dewasa, kuat. Kuat lah, boleh buat tu, boleh buat ni. Okey. Kemudian, lepas kuat, mula tua balik. Normal ni semua orang akan lalui. Yang ni tak ada masalah pun. Yang ni tak ada masalah pun. Yang ni okey dah, tak adalah kata lemah kat sini, lemah yang tercela. Tak, ni semua orang akan lalui. Kita dulu masa kecil lemah, sekarang kita mungkin dalam kategori kuat. Maksudnya larat berlari, larat panjat gunung, larat naik bersikal lama-lama, larat macam-macam lagi lah kan. Okey? Tapi akan datang satu masa, kita akan mula lemah balik dan dah tak boleh nak berjaga malam lama-lama. Dulu tengok bola pukul 12 malam okey je. Pukul 2 baru tidur. Pukul 5 setengah boleh bangun. Bangun, masuk ofis macam biasa. Sekarang pukul 11 malam pun dah tak larat nak berjaga dah. Contoh. Dulu boleh jalan mana-mana tak pakai spek mata, boleh baca signboard dengan terang, dengan jelas. Sekarang dah susah dah. Ini sifat lemah kat sini bukanlah satu celaan. Lemah kat sini adalah lemah dalam kawal nafsu, lemah dalam kontrol nafsu.
Dia mungkin mampu angkat berat puluh-puluh kilo lah, badan dia ketul-ketul. Tapi bila azan subuh, dia tak mampu untuk angkat selimut dia yang tak sampai sekilo pun. Contohlah, azan subuh, dia tak mampu nak angkat selimut dia yang tak sampai sekilo pun untuk bangun solat subuh. Tak kisahlah, solat subuh berjemaah ke, solat subuh kat rumah ke, siapa dapat bangun subuh, dia kuat. Siapa yang dengar azan tapi tak bangun subuh, maka dia lemah. Walaupun dia boleh angkat simen 100 kilo, 50 kilo. Jadi Allah ciptakan sifat manusia, lemah maksudnya lemah dalam kontrol diri dia daripada ikut hawa nafsu. Nafsu ni bukan saja maksud kita, jangan faham bila sebut nafsu ni, nafsu kahwin. Itu bukan tu semata-mata. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu nak tengok benda sia-sia, nafsu benda yang tak ada faedah dunia, tak ada faedah akhirat bagi masa lama-lama. Itu semua kita kata kategori lemah. Adapun lemah yang ayat 54 tadi, itu bukan satu kehinaan. Bukan satu kehinaan. Sebab para nabi, para sahabat pun akan melalui fasa-fasa tersebut. Oleh kerana itu Nabi SAW ajar manusia doa. Mana doa tu? Doa memelihara diri daripada lemah. Bukan yang ni. Maafkan saya. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin biasa baca doa ni. Hadis ni dah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Okey. Okey, ni doanya kat skrin. Di surah Imam Bukhari, Imam Muslim pun ada juga. Okey, ni doa dia. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal huzn wal ajzi wal kasal. Okey, nampak? From weakness, from laziness. Okey? Daripada kedekut, daripada pengecut. Okey? Dan daripada terbeban dengan hutang dan dikuasai oleh seorang lelaki yang lain. Di doa ni Nabi ajar ni. Maknanya kita ni tak boleh jadi lemah. Dalam bab dunia pun tak boleh lemah, dalam bab agama pun tak boleh lemah. Malas nak pergi kerja, malas nak pergi berniaga. Malas pergi sekolah, malas masuk kelas, belajar. Masa belajar dulu lah maksud saya. Masa belajar dulu kat college ke, kat universiti ke. Malas masuk kelas, malas ulang kaji, malas buat kerja. Itu semua termasuk dalam kategori lemah. Sebab apa? Nafsu nak tidur, nafsu nak rehat, nafsu nak relax. Okey, baik. Itu yang pertama. Allah ciptakan manusia bersifat lemah. Tapi dalam masa yang sama, Nabi SAW mengajar manusia bersifat kuat lawan kelemahan tadi. Yang kedua, Allah cipta manusia sifat kedekut. Tadi dah bincang. Sifat kedekut tadi Puan Zakiyah dah baca. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala mencela, mengutuk manusia yang kedekut. Yang ketiga, sifat manusia tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa nak cepat. Semua benda nak cepat. Okey? Sebab tu sekarang ni semua yang instant semua laju dia sekarang ni. Sebab sifat manusia memang nak cepat. Nak alim cepat, nak pandai cepat, okey? Nak hafal Quran cepat. Baguslah nak cepat tu. Tapi kenalah ikut step-step dia. Tolong baca dia boleh? Puan Zakiyah, tolong baca Puan Zakiyah. Muka surat 325 ayat 37. 325 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Manusia ciptakan bersifat bergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Okey, terima kasih Puan Zakiyah. Sama Ustaz. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Dalam bab doa, Nabi kata, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Allah Ta'ala sentiasa akan memperkenankan doa kamu selama mana dia tak minta segerakan. Apa makna dia segerakan? Da'autu falam yastajib li. Dia kata apa? Aku dah doa dah. Allah tak terima pun doa aku. Walhal doa. Walhal Allah Ta'ala tahu bila nak terima doa dia. Sesuai bila bagi dia. Jadi bila dia kata malah dah doa sebab Allah tak terima doa dia, sebenarnya dia termasuk dalam kategori nak cepat juga. Okey, tu yang ketiga. Sifat manusia yang keempat, jahil. Maksud jahil kat sini bukan jahil tak tahu. Jahil kat sini maksudnya dah tahu tak boleh buat juga. Dah tahu haram buat juga.
dah tahu kena buat tapi sengaja pilih tak nak buat. Itu maksud jahil kat sini. Okey? Kalau jahil tak tahu, okey, lalu dia belajar, dia tahu, alhamdulillah. Ni masalahnya dia dah belajar, dia dah tahu tak boleh buat, tapi dia pilih nak buat juga. Tu yang maksud jahil kat sini. Allah kata manusia diciptakan bersifat jahil. Jahil, tak ada masalah. Satu orang dia masuk Islam, dengan sebab dia masuk Islam, banyak benda dia tak tahu. Adakah dia dikecam, adakah dia dicela? Tak. Kat sini jahil pertama, maksud jahil kat sini, dia ada peluang untuk belajar, ada peluang untuk mengetahui hukum hakam, dia tak nak belajar, sengaja tak nak belajar. Lalu dia pun hidup dalam kejahilan, dia hidup dalam kejahilan. Ni yang dicela. Ataupun dia dah belajar, dia dah tahu mana halal, mana haram. Dia tetap buat juga benda yang dia tahu haram. Itu makna jahil kat sini. Okey? Tolong baca dia, Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca boleh? Muka surat 427 ayat 72. 427 ayat 72. Pak 27 Ustaz. Ya, betul 427 ayat 72. 47. Page 427. Okay, sorry. 427. Ayat 72. Dekat-dekat. 72. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung ganang, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka bimbang tidak mampu melaksanakannya, iaitu berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Okey. Maksud bodoh tu apa? Maksud bodoh kat sini ialah dia nak pahala, dia nak syurga. Nak pahala, nak syurga, nak tak ganjaran tu, nak tak ganjaran ni, semua dia nak. Okey? Tapi apa yang Allah suruh buat semua tak nak buat. Apa yang Nabi larang, Nabi suruh tinggalkan, agama suruh tinggalkan, dia tak nak tinggalkan. Itu maksud jahil kat sini, bukan maksud jahil tak tahu tu, bukan. Yang tu kalau tak tahu, adakah dengan sebab dia tak tahu dia dikira bersalah? Ya, kalau dia masuk Islam, dia tak nak ambil tahu, tu bersalah lah. Ni tak, dia baru masuk Islam, dia banyak benda tak tahu, dia hukum hakam banyak lagi dia tak tahu. Yang tu tak ada masalah. Yang ni masalahnya dia dah tahu, dah lama masuk Islam, nak pahala, nak syurga, nak tempat yang baik ke akhirat. Tapi dalam masa yang sama, apa Allah suruh buat tak nak buat. Okey, jahil kat sini, tengok kat skrin. Nak terangkan tentang jahil. Okey, ni ayat ni tak baca lagi. Okey. Ni ayat ni saya ambil dalam tafsir surah An-Nisa, muka surat 80 ayat 17 dan ayat 18. Muka surat 80 ayat 17 dan ayat 18. Okey, tengok dulu terjemahan ni kat skrin. Apa kata Imam Mujahid? Tengok Imam Mujahid dan lainnya berkata, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, baik dia keliru ataupun sengaja, bererti dia bodoh. Siapa orang maksiat, walaupun dia tahu ni haram, buat juga, maka dia orang jahil. Sampailah dia menghindarinya. Bila dia tinggalkan perbuatan tersebut, barulah dia tak termasuk dalam kategori jahil. Imam Abdul Razak mengatakan, Ma'mar mengatakan kepada kami daripada Qatadah bahawasanya para sahabat sepakat bahawa setiap orang bermaksiat kepada Allah adalah jahil, baik sengaja ataupun tidak sengaja, jahil. Okey, Allah ciptakan manusia bersifat jahil. Dia boleh tak dia buat maksiat, betul tanya kenapa? Ana jahil. Tak. Maknanya orang yang dia tahu tak boleh buat, dia pilih nak buat, dia sengaja meletakkan diri dalam kejahilan. Jadi ke akhirat dia bagi alasan ana jahil. Okey, baik, seterusnya. Sifat manusia seterusnya adalah zalim. Zalim ni maksudnya zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Zalim pada diri sendiri, contohnya dia tahu tak boleh buat, dia pilih untuk buat. Dia tahu kena beriman dengan Allah, dia pilih tak nak beriman dengan Allah. Dia tahu kalau dia tak semayang, dia akan diubah dalam neraka Jahannam. Dia pilih untuk tak nak semayang juga, maka dia adalah orang yang zalim. Okey? Kalau baca dia, Puan Mudrikah telah baca boleh, Puan Mudrikah? Muka surat 260 ayat 34. Ya Ustaz ya. 260 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sentiasa mengingkari nikmat Allah. Allah kata terima kasih puan Merdeka. Manusia tu diceritakan bersifat zalim. Zalim ni maksudnya tahu tak boleh buat, pilih untuk buat juga, dan kesan dia pun dia tahu. Tadi, jahil tadi, dia tahu dah Allah marah, dia pilih untuk buat juga. Itu tanda jahil. Yang kedua, sebab tu hari ni bila ada orang buat kereta langgar lampu merah, kita kata apa? Bodoh. Apa maksud bodoh kat situ? Bodoh kat situ maksudnya, contohlah ni dia dah tahu tak boleh buat, dia buat juga. Dia dah tahu lampu merah kena berhenti, dia pilih tak nak berhenti. Masa tu masuk jahil. Bodoh lah senang cerita. Adapun zalim kat sini, orang dia tahu, manusia tu dia tahu, kalau dia buat satu kesalahan ni, dia boleh kena azab kat akhirat. Maka tu zalim. Dia tahu dia tak sembahyang, apa bakal dia dapat. Dia tahu dia tak tunaikan perintah Allah, apa dia bakal dapat, tapi dia buat juga. Maka dia menzalimi diri dia sendiri. Dia tahu kalau dia isap dadah, jual dadah, beli dadah, contohlah. Dia tahu dia akan dapat nasib yang tak baik kat dunia ni. Okey? Boleh akan tangkap dia akan kena dakwa dan sebagainya. Tapi dia pilih untuk buat juga, dan dia tahu apa bakal menimpa diri dia. Maka tu namanya zalim. Orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri dia, ke akhirat nanti dia akan masuk neraka. Tolong baca Tuan Haji Ishak boleh? Page 270 ayat 28-29. 270 ayat 28 dan 29. Ini ciri orang zalim. Orang yang mati dalam keadaan zalim. Itu poin saya. Sorry. Boleh Tuan Haji Ishak? Muka surat 270 ayat 28 dan 29. Ada Tuan Haji Ishak Kasim? Okey, baik, tak apa. Tolong terjemahkan dia, Puan Izawani. Tolong terjemahkan boleh Puan Izawani. Lupa nak on mic Ustaz. Okey, baik. Okey. Tuan Haji Ishak tolong baca. Iaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri, lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, Allah kata apa? Masuklah kamu neraka jahanam. Sebab tu, Nabi Yunus, apa doa dia dalam perut ikan Nun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia ada ambil hak orang. Dia ada tumbuk orang. Dia ada bunuh orang. Tak ada pun. Dia meninggalkan apa yang Allah suruh dia buat. Lalu dia mengatakan diri dia adalah orang-orang yang zalim. Kita ini faham dari sudut bahasa Melayu. Dari sudut bahasa Melayu, zalim ni bila kita buat sesuatu pada orang lain. Kita curi duit dia, kita pukul, sepak terajang, tu kita panggil zalim. Tapi dari sudut syariat, dia tak sembahyang. Tak ambil duit orang pun, dia tak sembahyang. Dia tak kacau orang pun. Tak kacau jiran, tak ganggu jiran. Dia tak sembahyang. Dia zalim. Dia tak tutup aurat. Dia bukan ganggu duit orang pun. Dia bukan ganggu harta benda orang lain pun. Dia tak tutup aurat. Je. Bahasa kita sebut je kan. Tapi dia termasuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Maka orang yang zalim, kalaulah dia tidak bertaubat pada Allah Ta'ala sebelum dia mati, maka nasib dia macam ayat 29 tadilah. 270 dia akan masuk ke neraka jahanam. Okey, baik. Sifat manusia yang seterusnya. Ustaz, kamu pernah buat beza di antara jahil dengan zalim tu. Jahil tu macam kita dah tahu, kita buat juga. Kalau zalim pun macam tu juga, kita dah tahu pun kita buat juga. Okey. Tak Macam pernah. jahil tadi, dia hanya tahu tapi dia buat. Zalim ni dia tahu apa bakal dia dapat. Dia tahu apa nasib bakal dia dapat. Itu poin dia. Tadi dia tahu ni tak boleh. Dia tahu ni tak boleh. Dia tahu ni kena buat, dia tak nak buat. Tu masuk jahil. Zalim ni dia tahu apa nasib yang bakal dia dapat ke akhirat, dan dia tetap buat juga. Dia tahu dah kalau dia buat macam ni nanti dia kena tangkap polis. Dia tahu dah
kalau dia buat perbuatan ni kena tangkap dengan polis. Tapi dia buat juga. Itu maksud dia zalim kat situ. Itu maksud dia zalim kat situ. Jahil ni dia tak fikir tentang nasib yang bakal dia dapat kat akhirat. Dia tahu tak boleh tapi dia buat juga. Okey, itu jahil. Adapun zalim, dia tahu yang dia akan diazab, dia akan diseksa kat akhirat. Dia tahu nasib lah dah, dia tahu nasib dia tapi dia buat juga. Orang yang isap dadah, orang yang buat kesalahan jenayah kat Malaysia dengan kerajaan lah. Isap dadah ke, ambil rasuah ke, kan? Orang isap dadah, orang ambil rasuah. Dia orang tu, dia dalam masa sama dia zalim, dalam masa sama dia jahil. Bezanya apa dia? Dia jahil tu adalah dia tahu tak boleh buat tapi dia pilih nak buat juga. Itu maksud jahil. Dia zalim tu apa dia? Dia tahu apa bakal dia dapat kalau dia terima rasuah. Dia tahu bakal tindakan apa yang akan dikenakan pada diri dia. Tapi dia pilih nak buat juga. Itu beza antara zalim dengan jahil. Okey? Ada orang yang dia rasa berani buat, dia berani buat. Sebab apa? Dia tahu tidak akan ada apa-apa tindakan untuk dia. Contoh dia orang besar. Dia orang besar, dia orang kaya, dia beranilah ambil rasuah, dia beranilah songlak duit. Contohlah kan. Sebab apa? Dia tahu pihak kerajaan, pihak mana-mana tak akan mengapa-apakan dia. Maka dia jahil. Dia zalim tak? Dia zalim. Kerana apa? Dia tahu perbuatan dia tu bakal menyebabkan dia dapat nasib tak baik kat akhirat. Kat dunia mungkin dia lepas, dia anak raja ke, dia anak menteri, dia tahu dah dia anak raja, dia anak menteri, kalau dia rasuah tak ada orang berani tangkap dia. Contoh, ni sekadar contoh. Kat dunia mungkin dia lepas. Tapi dia masih termasuk dalam kategori zalim. Sebab apa? Kat akhirat nanti dia bakal dapat nasib yang tak baik untuk diri dia. Itu beza antara zalim dengan jahil. Sebab tu kebiasaannya zalim dengan jahil ni duduk dekat-dekat. Kebiasaannya perkataan zalim dengan jahil ni duduk dekat-dekat. Okey, baik. Seterusnya, sifat manusia yang seterusnya, selepas jahil tadi, engkar, nak melawan je sokmo. Tolong terjemahkan dia boleh, Dr. Azizah? Dr. Azizah harapnya Dr. Azizah tulis, boleh dengar suara. Boleh? Cuba Ustaz, cuba. Okey. Muka surat 599 ayat 6. Surah Al-Adiyat. 599. 599 ayat nombor 6. Bawah sekali, surah bawah sekali. 599 ayat 6. Ayat 6. Al-Bayyinah Ustaz. Bukan. Al-Adiyat. Page 599. Al-Adiyat. Surah yang ke-100. Oh, ayat 6. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Okey. Ini satu. Kejap Dr. Izzah boleh tak baca 2 ayat lagi? 7 dengan 8. Ayat 7, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan yakni sendiri keingkarannya. Ayat 8, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Okey. Dia sangat bakhil. Dia sangat bakhil. Betul Ya. Okey. Wallahualam, dalam terjemah saya tak ada perkataan bakhil tu kan. Tapi tak apalah. Dalam ayat ni sebenarnya ada 2 sifat manusia. Pertama, degil, engkar. Yang kedua, dia sangat mencintai harta. Cuma kat skrin, di skrin yang 15 sifat ni saya tak tulis kat skrin ni. Sifat manusia mencintai harta. Kenapa? Kerana ayat-ayat yang saya ambil, yang saya letak kat skrin ni, semua ayat-ayat yang ada perkataan al-insan. Al-insan. Semua ayat yang kita refer tadi, semua ada perkataan al-insan, 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 ataupun ada perkataan an-nas. Adapun ayat 8 tu, sebenarnya sifat manusia mencintai harta. Saya tak tulis sebab apa? Sebab kat situ tidak ada perkataan an-nas. Dia hanya innahu sahaja. Innahu sahaja. Lepas tu saya kata sifat manusia bukan 15 ni, lebih lagi. Cuma 15 ni yang saya ambil yang ada perkataan al-insan dan juga an-nas. Okey, sifat manusia kat sini maksudnya apa dia? Kanut. Kanut ni ialah tak bersyukur. Kanut ni lawan dia syukur. Syukur, okey, orang bagi kat kita sesuatu, kita ada sifat terima kasih. Kita tak sampai hati nak buat dia kecil hati, kita tak sampai hati nak apa ya? Nak tolak permintaan dia. Itu patutnya sifat manusia. Tapi Allah Ta'ala bagi pada kita macam-macam. Allah bagi pada kita macam-macam, kan? Tapi kita tetap tidak berterima kasih pada Allah, kita pilih nak buat selain yang Allah Ta'ala suka.
Contoh yang paling mudah. Contoh paling mudah ni sekadar saya selalu bagi contoh yang ni, bukan betul pun. Ada orang dia sponsor saya pergi umrah. Contohlah ni kan. Ada orang sponsor saya pergi umrah. Berapa pergi umrah? Dulu katakanlah 6,000. Jadi dia bagi saya 6,000 pergi umrah. Kan? Lepas tu siap bagi duit belanja lagi 2,000. Contoh. Saya pun pergilah umrah sebab orang sponsor. Jadi saya balik umrah, saya cakap terima kasih lah sponsor saya pergi umrah. Satu hari saya janji dengan anak-anak, dengan orang rumah nak pergi di mana? Di berjalan ke, contohlah balik kampung ke. Tiba-tiba hari yang saya nak balik kampung tu, si fulan yang sponsor saya tadi tu minta tolong saya di rumah dia buat Yasin, tahlil, doa selamat. Ustaz-ustaz kat surau dia semua balik kampung. Tak ada ustaz lain dah, dia nak harapkan saya je lah dia boleh minta tolong, contoh. Jadi saya boleh je masa tu nak kata tak dapat lah Tuan Haji, saya nak balik kampung hari Minggu ni, dah janji dengan rumah dengan anak-anak, contoh. Boleh je macam tu. Tapi kerana dia dah berjasa besar pada saya, dia bagi saya 8,000, 6,000 umrah, 2,000 duit belanja. Saya tak sampai hati nak tolak permintaan dia, saya pun cancel balik kampung, cancel pergi berjalan, tunaikan hajat dia. Tunaikan hajat dia. Bagus ke tak bagus? Baguslah. Kerana menghargai kebaikan seseorang yang telah berjasa pada saya sanggup cancel urusan lain nak tunaikan kehendak dia. Contoh ni contoh, bukan saya buat macam tu pun. Bukan ada benda tu dalam hidup saya, ni sekadar contoh. Nak ceritanya kerana menghargai seseorang, kebaikan seseorang, besarlah 8,000 tu kan. 8,000 dia bagi saya tu besarlah tu. Kerana menghargainya, maka saya korbankan benda lain, saya tunaikan apa yang dia nak. Baik ke tak baik? Baik lah. Tak sampai hati nak buat dia kecewa, tak sampai hati nak buat dia apa lagi, tak sampai hati untuk tolak permintaan dia, maka saya cancel semua benda lain, saya buat apa yang dia minta. Balik kampung minggu depan boleh lagi, contohlah. Lagi berjalan minggu depan boleh lagi, contoh. Ini sekadar contoh. Baik, Allah bagi kita berapa ribu? Allah bagi kita berapa ribu? Soalan. Lebih pada 8,000. Lebih pada puluh-puluh ribu. Nak tak? Nak tak? Orang bagi kita 1 juta. Orang bagi kita 1 juta, tapi kita kena bagi 2 biji mata kat dia. 2 biji mata kita ni, korek bagi kat dia. Dia bagi kita 1 juta. Nak tak? Kita tak sanggup. Ke ada siapa sanggup? Orang bagi kat kita 1 juta, tapi korek biji mata bagi kat dia. Setuju tak? Nak tak? Tak nak. Maknanya apa? Biji mata kita lagi bernilai daripada 1 juta. Okey, nak tak? Orang bagi kita 1 juta ke 10 juta ke, tapi esok dia akan ambil nyawa kita. Dia bagi kita 1 juta dengan syarat esok kita mati. Nak tak? Tak nak. Kan ada siapa nak? Dia bagi kita 1 juta dengan syarat esok kita kena mati. Tak nak. Maknanya apa? Nyawa kita lagi berharga pada 1 juta. Nyawa kita lagi berharga pada 1 juta. Okey, yang ketiga, nak tak orang bagi kita 1 juta, tapi dengan syarat kita kena duduk dalam penjara 15-20 tahun. Awak dapat 1 juta, tapi awak kena duduk penjara 15 ataupun 20 tahun. Nak ke tak nak? Tak nak kan? Maknanya apa? Nikmat kebebasan yang kita ada. Hari-hari dapat jumpa anak, jumpa isteri, jumpa kawan-kawan, pergi Tesco beli barang. Balik kampung jumpa mak ayah, tengok adik-beradik, pergi zoo tengok binatang. Contohlah, bebas lah. Kita pergi kulu-kulu bebas. Itu lagi bernilai daripada 1 juta. Nikmat kebebasan yang kita ada lagi bernilai pada 1 juta. Okey, last kali orang tu kata, saya bagi awak 1 juta dengan syarat awak kena sakit. Terbaring je. Pilih nak sakit apa? Stroke ke? Apa lagi? Terbaring je. Memang tak boleh bangun langsung. Lumpuh yang turut-turut punya. Pilih. Awak dapat 1 juta tapi awak kena sakit. Stroke ke apa ke? Nak tak? Tak nak kan? Kita tak nak. Biarlah tak ada 1 juta pun jadi sihat. Boleh kulu gilir. Boleh berjalan. Boleh pergi buang air sendiri. Tak payah orang usun dan sebagainya. Yang nikmat. Kita tak sedar yang Allah bagi kita dapat melihat, dapat bebas kulu kilir, dapat jumpa orang tu, jumpa orang ni, tu jauh lebih menilai pada. Jadi sepatutnya sebagaimana saya berterima kasih pada orang yang sponsor saya pergi umrah 8,000 tadi. Ni contoh. Allah bagi kita berapa ribu? 8, 80, 800. Lagi bernilai pada 8,000, 80,000, 800,000 tadi. Jadi sepatutnya dengan pemberian yang tidak terkira yang Allah bagi pada kita, sepatutnya
Apa yang Allah perintahkan, kita tak boleh ada rasa, biarlah tak tunaikan, tak apalah tak tunaikan. Tak. Kita kena rasa malu. Sebab apa? Si fulan tu buat baik pada kita, tapi hajat dia, keinginan kita tak dapat tunaikan. Kita kena rasa malu. Dia banyak tolong kita, tapi hajat dia, keinginan kita tak dapat tunaikan. Malu tak? Malu kan? Rasa bersalah kena ada, rasa malu kena ada. Jadi perasaan tu sesama manusia ada, Alhamdulillah. Tapi pada Allah tak ada. Pada Allah tak ada kan. Allah buat baik pada kita, punyalah banyak. Tapi perasaan untuk balas balik kebaikan Allah pada kita tidak ada. Itu masuk kanun kat sini. Orang betul terjemah truly, ayat lakanud, ayat yang Dr. Lidah baca tadi. Innal insana li rabbihi lakanud, truly ungrateful to his Lord. Memang benar-benar tak bersyukur, tak terima kasih kepada pemberian yang Allah bagi pada diri dia. Okay? Jangan cek orang lain lah ni cek diri kita sendiri. Banyak mana Allah bagi pada aku dan banyak mana aku mengembirakan Allah. Banyak mana Allah bagi pada aku dan banyak mana aku tunaikan apa yang Allah suruh aku tunaikan. Dan apa yang Allah suruh kita buat, apa Allah suruh kita tinggalkan, bukan untuk kebaikan Allah. Bukan untuk manfaat Allah. Untuk kebaikan diri kita juga. Untuk manfaat dunia kita, manfaat akhirat kita. Okey, seterusnya. Sifat manusia yang seterusnya. Tolong baca, Puan Izawani. Sifat manusia yang seterusnya. Membantah, melawan. Bukan sekadar tak nak ikut. Tadi ingkar saja kan. Ni membantah, melawan. Tengok surah An-Nahli. Muka surat 267 ayat 4. Muka surat 267 ayat 4. Boleh, Puan Izawani? Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan manusia daripada air benih, iaitu mani. Tiba-tiba dia menjadi seorang pembantah yang jelas bantahannya. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Puan Izawani, kita dah bincang ni dalam kelas malam Jumaat, betul Puan Izawani? Saja nak tanya. Sifat-sifat ni? Ha. Tak ada dalam nota saya. Ustaz kata nak bincang the next weeknya. Itu. Oh ya ke? Belum bincang lagi lah maksudnya dalam kelas Jumaat malam ni? Belum. Kalau tanya Puan Zakiah banyak sangat kelas, tak tahu dah bincang belum Puan Zakiah Jumaat malam kan? Puan Zakiah Jumaat malam kita dah bincang belum? Sifat-sifat ni Puan Zakiah. Tahu Ustaz, tak ingat. Okey, tak apa. Kalau dah bincang pun kita ulang kaji je kan. Tuan Haji Ishak ni, sebelum ni dah bincang belum Tuan Haji Ishak? Belum Ustaz. Oh, belum? Okey, baik. Okey, kalau macam tu, tak apa. Saya bukan apa, saya ingat kita dah bincang sebelum ni. Jadi, kita nak lalu laju sikit lah kan. Sebab kalau dah bincang, kita rugilah bagi masa banyak-banyak kat sini. Tapi kalau Tuan Haji Ishak kata belum, tak apalah. Kita pergi satu-satu lagi. Belum Tuan Haji Ishak belum Belum Ustaz. Okey, baik. Tak apa, terima kasih Tuan Haji Ishak. Okey, sifat manusia yang seterusnya kita nak bincang ialah membantah. Maksud bantah tu apa dia? Bukan sekadar tak berterima kasih pada Allah, bahkan berani melawan. Allah kata, kita lepas mati hidup balik. Tapi dia tak, dia melawan. Mana ada hidup balik, dah mati-mati lah. Allah kata Allah Esa. Tak ada, mana boleh Allah Esa? Mana boleh Allah Esa? Allah tu mesti kena ada partner, mesti kena ada isteri, mesti kena ada anak. Itu maksud membantah tu. Maksud membantah tu ialah bukan sekadar tak nak buat. Ada jenis anak, minta maaf banyak ni sekadar contoh je. Ada jenis anak yang bila mak dia marah, mak dia tegur, mak dia nasihat, dia muka masam. Dia protes dari sudut action. Dia protes dari sudut action lah. Maksudnya dia tak setuju, dia tak suka mak dia marah, membebel, nasihat dia tak suka. Jadi dia muka masam, monyok, dia tak cakap 2-3 hari dengan mak dia, contoh. Dan satu sudut tak bagus lah kan. Tapi satu sudut yang lain, dia masih lagi tak buka mulut untuk menjawab. Tak ada kata bagus, tapi dia okey lagi sebab tak buka mulut menjawab. Seorang anak lagi ni contoh lah ni. Mak dia cakap, pung dia jawab. Mak dia cakap, pung dia jawab. Dia memang tak bagi ruang mak dia membebel langsung. Ada je jawapan dia. Dia betul ke, dia salah, dia tak menjawab. Ni dia panggil membantah ni. Ni dia panggil membantah ni. Kadang setengah-setengah anak tu, dia tak puas hati, dia pendam je lah. Dia tak puas hati, dia tak suka, dia geram mak dia membebel, mak dia marah, dia pendam je, dia diam je. Ikut hati banyak benda dia nak buka mulut, nak jawab balik dengan mak dia, tetapi dia sabar, dia diam je. Ni bagus sikit lah. Banding dengan ni,
Yang seorang lagi ni dia menjawab. Sebab tu Allah kata, manusia ni dia sedar tak, aku buat dia daripada air mani. Kuat sangat ke dia? Hebat sangat ke dia? Tiba-tiba apa yang aku cakap, dia nak bantah, dia nak lawan. Ayat Puan Izzawan dia baca tadi kan? Tengok ayat seterusnya. Tolong baca Puan Izian boleh? Surah Yasin. Surah Yasin. Yang cakap ni siapa? Yang cakap ni Ubay bin Khalaf. Muka surat 446. 446 sorry, 445, maafkan saya. Ayat 77, 78, 79. 77, 78, 79. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidakkah manusia berfikir bahawa kami menciptakan mereka daripada setitis mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal-usul kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya sejak awal dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Okey, terima kasih Puan Izian. Cuma terjemah Puan Izian ayat 77 tu penentang musuh, betul kan? Puan Izian terjemah musuh tu, musuh betul kan? Musuh. Sepatutnya Qasim tu dia orang yang menentang lah. Dia terjemah adversary. Adversary tu apa? Bahasa orang Melayu, kalau terjemah adversary tu, kalau perkataan yang sama yang diterjemah oleh Puan Zawani tadi, terjemah dia penentang, Qasim. Okey? Perkataan yang sama je. Ayat Puan Zawani baca tadi kan, surah An-Nahl ayat 2 tadi. Muka surat 267 ayat 4. Muka surat 267 ayat 4. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasim. Khasim tu kat sini dia terjemah argue, become opponent. Yes, ni jelaslah penentang. Sekarang kat sini Qasim terjemah dia adversary ataupun terjemah Puan Izian tadi musuh. Samalah. Maksudnya dia menentang dengan kata-kata. Dia menentang dengan mulut dia sendiri. Mana boleh dah mati hidup balik? Dia ambil tulang, Ubay bin Khalaf, dia ambil tulang, dia balik kat udara. Ni, kita dah hancur macam tulang, hancur lebur macam ni jadi debu nak hidup balik. Maksudnya dia berani menentang dengan kata-kata. Kita dulu, masa kita kecil, kalau kita jenis pandai menjawab dengan mak ayah ni, ada je nak menjawab dengan mak ayah, mentang-mentang kita belajar tinggi, kita belajar Quran, belajar hadis, ada je jawapan dengan mak ayah, sedialah nanti. Anak-anak kita pun lagi hebat menjawab pada kita. Mentang-mentang kita belajar tinggi, kita jadi ustaz biasa bagi ceramah, contohlah ni kan. Pandai je menjawab kan. Kita pandai je jawab dengan mak ayah. Tak apa, nanti anak kita lagi pandai pada kita, pandailah lagi dia menjawab pada kita. Okey, ni contoh, ni sekadar contoh. Jadi anak-anak ni sebagaimana pula ada. Macam mana tak betul pun mak ayah, macam mana tak puas hati dengan mak ayah, cuba jangan menjawab. Bincang boleh, tapi cuba jangan menjawab dengan cara jawab yang kasar. Allah kata kat manusia, sedar diri sikit, awak tu dulu air mani. Awak tu dulu pasal pada air mani. Sekarang mentang-mentang dah kaya, dah kuat, dah pandai, dah ramai pengikut, ramai geng, rasa berani nak lawan aku. Tak malu. Ni Allah cakap pada orang kafir lah kan. Jadi cakap pada diri kita yang berani nak jawab dengan mak ayah, berani menentang mak ayah. Dulu ingat masa awak kecil, siapa yang mandi, basuh berak, basuh kencing, buka pampers, siapa? Tiba-tiba sekarang dah besar nak melawan mak. Dulu masa kecil siapa mula ajar, sebut tu, sebut ni, cakap tu, cakap ni. Tiba-tiba sekarang, kita menggunakan kepetahan lidah kita untuk berkata-kata untuk menjawab terhadap seorang manusia yang mula-mula ajar kita berkata-kata. Tak malu? Tak malu ke? Cikgu pertama kita yang ajar kita bercakap mak kita, ayah kita. Tiba-tiba sekarang ni mentang-mentang dah pandai ceramah, pandai tulis buku, contohlah, sekadar contoh je. Pandai ceramah, pandai tulis buku, pandai bersyarah bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, jawab dengan mak ayah. Tak malu? Ni soalan untuk kita sendirilah. Okey, baik. Seterusnya, sifat manusia yang seterusnya. Jadi, sifat manusia membantah. Yang ke-8, melampau batas. Maksud melampau batas ni apa dia? Dia buat kesalahan bukan saja pada diri dia, tapi pada orang lain. Kalau seorang dia tak semayang, seorang dia tak tutup aurat, seorang dia tak puasa bulan Ramadan,
Itu perbuatan dia, kita kata untuk diri dia sendiri. Kezaliman tu untuk diri dia sendiri. Tapi kalau dia ambil hak orang, dia mengata orang, dia fitnah orang, dia buat begitu, tak bayar hutang orang, dia ambil hak jiran, okay, dia tak bayar gaji bekerja, contohlah ni maka perbuatan dia bukan sekadar menzalimi diri dia sendiri, tapi dia termasuk dalam kategori melampau batas. Contoh, salah satu contoh melampau batas, Fir'aun. Fir'aun, dia bukan sekadar tak beriman pada Allah. Dia ajak orang lain tak beriman pada Allah, dia ajak orang lain sembah diri dia. Itu maksud melampau batas. Itu maksud melampau batas. Maksudnya dia buat satu kesalahan lebih pada yang menjangkaui pada orang lain. Itu maksud melampau batas. Okey? Tengok surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Tolong baca dia, surah Al-Alaq. Puan Mudrikah, tolong baca boleh Puan Mudrikah? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Allah tujukan kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Dia dah lah tak semayang, tak sembah Allah. Nabi semayang, dia tak bagi semayang pula. Nabi semayang, dia halang Nabi semayang pula. Surah Al-Alaq. Saya muka surat sekejap. Muka surat 597, ayat 6. 597 ayat 678. Surah bawah, bukan surah atas. Surah bawah. 678, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. 7. Apabila melihat dirinya bercukup. 8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Okey, ayat 9 dan 10 sekali. Sorry. Tambah 2 ayat lagi. 9. Apa pendapatmu tentang orang yang melarang? 10. Seorang hamba ketika dia melaksanakan solatnya. Terima kasih Puan Mudrika. Dia dah tak semayang. Dia halau orang daripada semayang. Kalau awak tak semayang awak seorang cukup lah. Ini dia siap halang orang daripada semayang. Ini ayat ni turun untuk Abu Jahal, yes, turun untuk Abu Jahal. Dan dia tak semayang, dia halang orang lain semayang. Dia halang Nabi semayang. Itu masuk melampau batas. Perkataan kat sini adalah tagha. Ayat 6 tu, kalla innal insana la yatgha, really transgress. Kita terjemah really transgress. Fir'aun, Allah panggil tagha. Kenapa Fir'aun Allah panggil tagha? Dia dah lah tak sembah Allah. Dia seorang sembah dia pula. Dia dah lah tak sembah Allah. Kalau dia tak sembah Allah, dia hidup dia seorang-seorang. Lepas tu anak dia ke, isteri dia ke, dia ada anak ke? Isteri dia ke, adik-beradik dia nak beriman dengan Nabi Musa, dia kata suka hati. Nak beriman, pergilah beriman dengan Nabi Musa, aku tak nak. Tu zalim diri dia sendiri. Ni tagha ni, perbuatan dia melampau pada orang lain. Maksudnya dia hasut orang lain, paksa orang lain, suruh orang lain, sembah dia macam Allah juga. Itu dia panggil tagha. Tengok muka surat 584. Muka surat 584. Tolong baca Puan Nur Hidayah Ahmad boleh. Ni Fir'aun muka surat 584 ayat 17. Kemudian terus ayat 24. 17 dan 24. Surah An-Nazi'at 584 ayat 17. Lepas tu turun ayat 24. Panjang lagi sebenarnya, tapi tak apalah, kita refer 2 ayat 7. 17, lepas tu? Terus 24. Lepas tu lompat ke 24. Ya, betul. 17 dan 24. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. 24, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Okey, nampak? Terima kasih Puan Nur Hidayah. Allah kata, Fir'aun ni, dahlah dia tak nak sembah Allah. Kenapa Allah panggil dia melampau batas? Sebab dia mengaku Tuhan. Dan dia suruh orang lain, dia paksa orang lain, dia suruh orang lain, dia paksa orang lain untuk sembah diri dia pula. Itu dia panggil tagha. Kalau orang tu dia tak sembah Allah, anak dia nak masuk Islam, isteri dia masuk Islam, dia kata suka hatilah, janji tak kacau aku. Dia zalim. Tapi bila dia paksa anak dia keluar Islam, dia paksa anak dia jadi kafir macam dia paksa anak isteri dia buat maksiat macam dia, itu dia panggil tagha. Daripada perkataan tagha ni, kan, kita bincang sekarang perkataan tagha. Keluarlah perkataan taghut. Taghut ni apa dia? Penyembah-penyembah berhala
dalam masa yang sama dia ajak orang lain sembah berhala. Siapa lagi Taghut ni? Taghut ni adalah orang Yahudi yang tak beriman pada Allah, tak beriman dengan Nabi, dan dia ajak orang lain, nasuk orang lain jadi macam dia juga. Itu dia panggil Taghut. Okey, itu dia panggil Taghut juga. Okey, seterusnya, sifat manusia sentiasa dalam kerugian. Ini senang je, saya bacalah. Sifat manusia sentiasa dalam kerugian ni dalam surah Wal-As kan. Wal-As, demi masa, sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian. Kecuali orang yang sibuk dengan 4 perkara. Beriman, beramal soleh, berpesan-pesan nasihat orang buat baik, dan sabar dalam beri nasihat pada orang. Selain 4 perkara ni, kalau kita sibuk dengan benda lain, kita dalam kerugian. Sibuk main telefon. Rugi tak? Rugi ya? Sibuk tengok TV. Macam-macam cerita baru keluar ni. Macam-macam kat rumah ada Astro, ada internet, ada Netflix, macam-macam benda ada. Nak kena khatamkan cerita tu, khatamkan cerita ni. Lepas tu sekarang ni macam-macam lah kat Telegram tu. Ada cerita India, cerita Tamil, cerita Korea, semua ada. Tak sebab nak tengok. Banyak sangat cerita nak kena tengok. Rugi tak? Rugi. Okay, ada yang berdosa, ada tak berdosa. Cerita-cerita tu ada yang berdosa, ada tak berdosa. Tapi kalau banyak bagi masa untuk tengok TV, tengok internet, tengok cerita-cerita yang saya sebut tadi tu, kita dalam kerugian. Kenapa? Kita tahu kita tak dapat apa-apa masa buat tu. Kita tahu kita tak dapat sebarang faedah dunia dan tak dapat sebarang faedah akhirat. Tapi kita duduk juga bagi masa berjam-jam tengok telefon. Baca berita tak salah. Baca surat khabar tak salah. Baca berita tak salah. Tapi banyak bagi masa untuk baca surat khabar, berita, berjam-jam baca telefon. Baca cerita tu, baca cerita ni kat telefon kan. Asalnya nak tengok sikit je, jadi tertengok banyak. Contohlah kan. Jadi kita akan sentiasa mengalami kerugian. Kita ada peluang, kita ada ruang. Masa free tu, kita boleh buat banyak faedah akhirat. Sebut subhanallah ke, baca Quran ke, istighfar ke. Tapi tak. Kita duduk sibuk dengan telefon hari-hari. Contoh, ni sekadar contoh. Untuk saya pun sama juga. Kadang-kadang ambil telefon tu nak cari hadis. Pegang telefon nak cari hadis. Keluar berita tu baca kejap. Keluar berita ni baca kejap. Lah tak jumpa hadis pun jumpa berita lain. Ni faedah dia bila ada internet ni. Contohlah contoh. Okey, jadi nak mengelakkan kerugian, apa dia? Paksa diri, sibukkan diri dengan 4 perkara tadi. Beriman, beramal soleh, ajak orang buat baik, dan sabar masa ajak orang buat baik. Kena sabarlah sebab kita ajak orang buat baik ni bukan macam ajak orang pergi makan. Ajak orang pergi makan, kali pertama dia tak nak, kali kedua rugi dia cakap tak nak. Mesti dia nak punya. Tu ajak orang pergi makan. Ajak orang buat baik, 3 kali ajak, 5 kali ajak, 10 kali ajak, belum tentu lagi dia nak ikut. Bukan kata orang jauh, anak sendiri pun kadang-kadang tak ikut. Contoh. Maka kena bersabar. Sifat manusia memang sentiasa dalam kerugian. Ayat dia, Wal-As, innal insana lafi khus. Manusia itu dalam kerugian. Okey, itu yang ke-9. Yang ke-10, putus asa. Sifat manusia ni cepat putus asa. Dalam bab dunia cepat putus asa, dalam bab akhirat pun cepat putus asa. Okey. Pertama surah Isra. Tolong baca dia. Puan Zakiah telah baca, boleh Puan Zakiah. Muka surat 290 ayat 83. 290 ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, nescaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila ditimpa kesusahan, nescaya dia berputus asa. Okey, satu ayat lagi Puan Zakiah, page 482 ayat 49. 482 ayat 49. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka putus asa dan hilang harapan. Okey. Minta kebaikan, minta sama. Tapi bila dapat keburukan daripada Allah, dapat ujian kesusahan daripada Allah, malah putus asa sifat tak baik. Dalam bab dunia pun Allah tak bagi putus asa, dalam bab agama pun Allah tak bagi putus asa. Contoh, dalam bab dunia, contoh dalam bab apa ya? Dapat anak. Ini sekadar contoh, dapat anak.
Nabi Ibrahim dah umur 100 lebih, malaikat datang cakap kau dapat anak nanti. Nabi Ibrahim kata aku dah tua dapat anak lagi ke? Nabi Ibrahim tanya malaikat-malaikat. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak tolong baca boleh? Tuan Haji Ishak muka surat 265 ayat 54, 55, 56. 54, 55, 56. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dan Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Betul kan, ada orang yang Allah uji, ada je orang yang Allah uji dah lama kahwin tak ada anak. Okey. Jadi jangan putus asa, macam-macam usaha ada. Selain doa, ubat kampung, ubat bandar, IVF kan. Betul ke IVF tak silap saya? Adalah jenis-jenis orang yang supaya senang dapat anak. IVF betul ke Dr. Aziza? IVF ke IDF? Betul. IVF. Betul. IDF tu Israel punya askar. Terima kasih Dr. Aziza. Okey, tu semua ikhtiar lah tu. Makan buah tu lah, makan buah ni lah. Macam-macam lagi lah ikhtiar kan. Orang cakap pergi sana, pergi Mekah beli buah tu lah, pergi buah ni. Tak apa. Jangan putus asa. Ada orang yang Masya Allah saya jumpa 22 tahun kahwin baru dapat anak. Jangan putus asa. Aku dah tua lah, aku dah ni. Nabi Ibrahim umur 100 lebih. Allah masih lagi Allah bagi anak. Itu dalam bab dunia. Begitu juga masa Nabi Yusuf, Nabi Yaqub kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub kehilangan Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yaqub pada anak-anak dia? Okey, Dr. Aziza tolong baca Dr. Aziza. Surah Yusuf. Nabi Yaqub, masa tu Nabi Yusuf hilang lah kan. Dia pesan pada anak-anak dia, muka surat 246 ayat atas sekali. 246 ayat atas sekali. 246 ayat atas sekali. Sekejap Ustaz. English speech. 246 Ayat atas sekali. ayat 87. Ya. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Okey. Nampak? Ni cari orang hilang. Terima kasih Dr. Aziza. Siapa hilang kat sini? Nabi Yusuf hilang. Ayah dia pesan, wahai anak-anakku, jangan putus asa. Selagi tak tahu berita dia hidup ke mati, tak tahu dengan jelas, jangan putus asa. Kerana apa? Orang kafir saja. Maksud kafir ni orang ingkar, orang tak syukur, orang tak yakin kuasa Allah yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dalam bab dunia. Termasuk juga dalam bab dunia cari rezeki. Kena buang kerja, PKP kedai kena tutup, PKP tak boleh buat kereta sewa. Macam apa lagi bisnes PKP? PKP tak boleh buat kerja tu, tak boleh buat kerja ni. Jangan putus asa. Ni dalam bab rezeki ya. Tengok hadis kat skrin. Bagus hadis ni. Nabi SAW bersabda, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Habbah dan juga Sawah bin Khalid. Kedua-dua sahabat Nabi ni masuk tolong Nabi. Masa tu Nabi SAW sedang membaiki sesuatu. Lalu Nabi SAW cakap pada dua orang sahabat tu. Ni kita boleh nasihat ni kawan-kawan kita yang kedai makan kena tutup, bisnes lingkup, apa lagi? Kena buang kerja. Ni sekadar contoh ni contoh. Kita bagi hadis ni bukan maksudnya dia tak yakin hadis. Kita bagi kata-kata semangat yang Nabi bagi pada sahabat ni. Janganlah kamu berdua putus asa daripada mencari rezeki selama mana kepala kamu masih boleh bergerak-gerak. Selagi tak kena stroke, selagi tak kena back saw, tak silap saya, kamu putih panggil back saw. Selagi boleh berjalan lah. Selagi boleh berjalan. Bahkan zaman sekarang orang duduk atas kursi roda pun boleh niaga. Niaga online, Shopee ke apa ke, wallahualam lah kan. Adalah cara dia. Duduk atas kursi roda masih boleh lagi buat duit. Jangan putus asa.
Kerana apa? Nabi kata, manusia tu mak dia lahirkan dia dalam keadaan merah. Laisa alaihi qishratun, tidak ada sebarang pembalut, lahir-lahir kosong. Dia anak raja ke, dia anak menteri ke, dia anak jutawan ke, dia lahir-lahir kosong. Tak ada lahir pakai emas ke, tak ada lahir pakai baju mahal ke, tak ada. Lahir-lahir kosong. Tapi lepas pada tu macam-macam Allah bagi pada diri dia. Macam-macam Allah bagi pada diri dia. Jadi hadis ni kita bagi semangat kawan-kawan kita, ataupun contoh, minta maaf, orang-orang yang Allah uji berpisah suami isteri. Suami isteri berpisah, isteri tak kerja, suami tinggal macam tu je, nafkah tak bagi. Okey, kalau ikutkan macam tak ada harapan nak hidup lah kan. Tak, jangan putus asa. Cari kerja, usahalah. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki. Mudah ataupun susah dapat rezeki itu semua orang akan mengalaminya. Orang kaya susah cara orang kaya, orang miskin susah cara orang miskin. Okey, ini semua dalam bab dunia, jangan putus asa. Dalam bab agama pun sama juga. Dalam bab buat dosa maksiat, contohlah kita buat dosa maksiat, Allah kita diuji dengan dosa maksiat. Okey, maksudnya kita buat dosa maksiat, jadi kita rasa macam tak ada harapan dah. Aku ni banyak sangat dosa maksiat, macam tak ada harapan dah nak selamat ke akhirat. Jangan. Allah kata, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Saya cari muka surat sekejap. Tak jumpa muka surat lagi ni. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang sahabat, nama dia Wahsy. Dia ni rasa macam tak ada harapan dah. Sebab apa? Semua dosa besar semua dia pernah buat. Ketika turunnya ayat, tadi semua bab jangan putus asa tadi dalam bab dunia. Dalam bab dunia jangan putus asa. Sakit, Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan macam-macam. Tak, jangan putus asa. Aku reda je lah. Tak. Selagi boleh usaha. Selagi mampu usaha. Berubat tradisional ke, berubat perubatan moden ke, apa saja. Teruskan. Jangan putus asa. Jangan kata tak ada harapan nak hidup. Tak. Putus asa tu sifat orang tak ada iman, sifat orang lemah iman. Okey, ni nak cerita dalam bab agama. Kadang-kadang kita nak buat satu amalan tapi selalu miss. Kadang-kadang kita ada dosa maksiat yang kita susah nak tinggalkan. Jadi kita pun macam tak ada harapan nak tinggalkan dosa maksiat tersebut. Betul? Ada seorang sahabat Nabi namanya Wahsy. Ketika turunnya ayat dalam surah Al-Furqan, tolong baca dia, Puan Izawani. Ayat dalam surah Al-Furqan. So, saya buka surat sekejap. Page terakhir surah Al-Furqan. Page terakhir surah Al-Furqan. Ayat tu cerita tentang dosa bunuh orang, dosa zina, dosa syirik. Jadi Wahsy yang bunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dia kata tiga-tiga aku pernah buat. Muka surat 366. Ayat 68, 69. 68, 69. Ayat atas sekali Page 366, ayat 68 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain di samping Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, serta tidak pula berzina. Sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Akan digandakan baginya azab pada hari kiamat dan dia pula akan kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Jadi bila Wahsy dengar ayat ni, dia kata apa? Aku tak ada harapan dah. Okey, kenapa aku tak ada harapan dah? Sebab aku semua pernah buat. Syirik pernah buat, bunuh orang pernah buat, zina pernah buat. Dulu di jahiliah. Lalu Allah turunkan ayat. Tengok page 464. Ni dalam bab agama. Tolong baca Puan Izyan. Page 464. Surah Az-Zumar. Ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nampak? Jangan putus asa dalam rahmat Allah. Dalam bab dosa ke, dalam bab amal kebaikan yang kita tak mampu. Okey?
Selagi mana kita sungguh-sungguh nak minta ampun pada Allah, selagi mana kita ada keinginan nak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu Allah boleh ampunkan dosa kita. Dengan syarat ada keinginan sungguh-sungguh. Tapi siapa yang dia buat dosa maksiat, lepas tu dia kata apa? Tak apa, buat je dosa maksiat, nanti bila-bila minta ampun pada Allah, tu lain. Itu kena tipu dengan syaitan. Ayat ni nak beritahu untuk orang yang telah buat dosa dan sekarang dia rasa dia macam tak ada harapan, sekarang dia rasa dia macam tak guna, sekarang dia rasa dia tak ada harapan untuk diterima keampunan dari Allah, maka digunakan ayat tu. Adapun kita belum buat dosa lagi, lalu kita dihasut oleh syaitan, kawan-kawan ajak buat dosa, kita pun kata, tak apa. Ustaz kata, buat dosa banyak mana pun Allah boleh ampun, jom kita buat dosa. Tu lain. Itu tak termasuk dalam kategori ni. Itu dipanggil apa? Ditipu oleh syaitan untuk buat dosa. Okey, Puan Zakiah telah baca kat skrin boleh Puan Zakiah. Ni hadis mengenai dosa-dosa yang Allah Maha Pengampun. Puan Zakiah telah baca? Saya kalau baca bunyi pelik pula lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anas, may Allah be pleased with him, said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, Allah the Exalted has said, O son of Adam, I shall go on forgiving you so long as you pray to me and aspire for my forgiveness, whatever may be your sins. O son of Adam, I do not care even if your sin should pile up to the sky and should you beg pardon of me, I would forgive you. O son of Adam, if you come to me with an earth full of sin and meet me, not associating anything with me in worship, I will certainly grant you as much pardon as will fill the earth. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Okey. Saya baca lagi pelik pula bunyi, takut orang tak faham lagi. Okey. Tapi terjemah dia, saya terjemah daripada hadis dia. Allah kata, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani wa fartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama mana kau doa pada aku, kau berharap pada aku, kau minta ampun pada aku akan ampunkan. Aku tak kisah banyak mana dosa kau, banyak mana maksiat kau, selagi kau sungguh-sungguh minta ampun, minta maaf, aku akan ampunkan. Wahai anak Adam, la balaghta dzunubaka ananas sama. Kalau dosa kau sampai sepenuh langit. Pertama, dalam hadis ni, masa saya belajar, guru-guru saya kata apa? Manusia kalau dia lahir tu buat dosa. Manusia ni dia lahir pada perut mak dia tu buat dosa. Start buat dosa, terus buat dosa. Tak berhenti makan, tak berhenti minum, tak berhenti tidur, buat dosa sepanjang hidup dia. Takkan sampai dosa dia sepenuh langit dan bumi. Takkan sampai dosa dia sepenuh langit dan bumi. Tapi Allah kata, kalaulah kau buat dosa banyak sangat, sampai dosa kau sepenuh langit, sepenuh bumi, kau minta ampun pada aku tak peduli, aku akan ampunkan juga. Jadi nak ceritanya, tak ada dosa yang Allah tak akan ampunkan kecuali syirik. Selagi mana kita hidup dan kita sungguh-sungguh minta ampun, yakinlah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Selagi mana kita tak syirik, cumanya nak dapat keampunan tu kena ikut syarat-syarat dia lah. Kalau ada hak orang yang kita ambil, kita kena pulangkan balik kan. Okey, kita ada ambil hak orang, kita ada zalimi orang, di samping minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena jumpa balik orang tu untuk minta maaf, minta halal daripada dia. Tak bolehlah kita kata ambil hak orang, tak bayar hutang orang, taubat saja dah cukup. Sedaplah macam tu. Maksudnya orang sungguh-sungguh taubat ni, dia akan cari orang yang dia pernah zalimi, dia akan cari orang yang dia pernah aniayai, dia akan sungguh-sungguh minta ampun, minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni, Allah kata dalam bab agama, jangan putus asa. Jangan dalam bab dunia pun jangan putus asa. Dia orang yang senang putus asa adalah orang yang kurang iman. Okey. Berapa lagi? Tak sempat habis kita malam ni. Tak apa. Minggu depan kita sambung lagi. Lepas putus asa, yang ke-11 berkeluh kesah. Sekarang lah. Berkeluh kesah kita sekarang. Allah kata sifat manusia ni suka berkeluh kesah. Masa susah muka monyok, masam, salahkan orang tu, salahkan orang ni. Masa Allah bagi senang, kedekut pula. Tak nak bagi harta dia kat orang. Ini sifat yang ke-11. Yang ke-12 lupa. Lupa kat sini, ada lupa yang dimaafkan, tapi ada yang sengaja melupakan. Itu yang tak dimaafkan. Okey?
Cumanya lah saya terangkan sekarang, ayat kita sekarang, Allah kata sifat manusia berkeluh kesah kecuali, ada kecuali tau. Kecuali ni kita bincang minggu depan. Kecuali manusia yang ada 10 sifat, dia tidak akan termasuk dalam kategori ayat 19, 20, 21. Saya ulang balik, terjemah ayat kita hari ini. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat halua, very impatient. Okay? When touch him, the evil, he is irritable. Dia akan jadi keluh kesah, tak senang duduk, salahkan sana, salahkan sini. Bila dapat kebaikan, dia akan menahan diri daripada memberi pada orang lain. Kecuali orang yang ada 10 sifat. Apa dia 10 sifat? Pertama, dia semayang. Kedua, dia berterusan dalam semayang. Dia tunaikan hak orang lain. Dia membenarkan hari kebangkitan. Jadi 10 sifat yang kita akan bincang minggu depan. Siapa ada 10 sifat tu, insya-Allah dia tidak akan termasuk dalam kategori keluh kesah ni. Okey? Yang ke-12 sifat kita perhabis Yang 15 sifat manusia kan ni, yang ke-15 sifat manusia lupa. Tolong baca dia. Puan Izian Wahidah tolong baca Puan Izian boleh? Muka surat 459 ayat 8. 459 ayat 8. Kita berhabis maafkan, ambil masa sikit lagi. Boleh Puan Izian? 459 ayat 8. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu dan menyekutukan Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Okey, terima kasih Puan Izian. Satu ayat lagi Puan, muka surat 209 ayat 12. Apa dia sifat dia? Masa susah je ingat Allah. Masa susah je ingat Allah. Masa senang Allah tak ada langsung dalam hidup dia. Itu masuk lupa kat sini. Masa susah je cari kita. Masa senang, tak kenal dah kawan-kawan dia, tak kenal dah rakan sekolah dia, tak kenal dah. Contohlah. Tolong baca muka surat 209 ayat 12. Kita masuk lupa kat sini. Kalau kita mungkin bahasa Melayu boleh panggil lupa daratan. Ataupun lupa apa dia panggil. Lupa daratan lah kot contoh. Ataupun, apa perkataan sesuai bahasa Melayu. Lupa kat sini, masa susah je, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa senang, tak ada Allah langsung. Tak masuk lupa. Okay, muka surat 209 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami menghilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas terhadap apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Masa susah, baring, diri, duduk, pagi, petang, siang, malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, masa susah. Masa senang, Allah tak ada langsung. Ni berlaku tak? Berlaku juga. Orang Islam pun sama, orang kafir pun ya, orang Islam pun ya juga. Okey, sifat manusia, lupa. Yang ke-13, salah sangka. Allah bagi dia senang, dia sangka Allah sayang dia. Allah bagi dia susah, Allah hina dia. Walau Allah bagi senang untuk uji, bukan tanda Allah sayang. Allah bagi susah supaya kita kembali pada Allah, itu sebenarnya. Tapi orang kafir dia salah sangka. Tolong baca Puan Nur Hidayah, muka surat 593 ayat 15 dengan 16. 593 ayat 15 dengan 16. Ni salah sangka. Boleh? 593 ayat 15 dengan ayat 16. Surah Al-Fat. Dia sangka bila orang tu kaya Allah sayang dia, bila orang tu miskin Allah tak sayang dia. Salah. Itu bukan sangkaan yang sebenar. Boleh? Puan Nur Hidayah. 15, 16 kan Ustaz? Dua ayat je betul. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkenaan manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Allah mengujinya, lalu membataskan rezekinya kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Terima kasih Puan. Betul ke? Kalau Allah bagi rezeki Allah muliakan. Fir'aun kaya, Namrus kaya, Allah muliakan. Dan betul ke Allah sempitkan kehidupan, Allah buat dia susah, Allah hina. Nabi ramai miskin, dan Nabi ramai susah.
Para Nabi ramai miskin, ramai susah. Betul Allah hina ke? Tak. Kaya miskin bukan ukuran Allah suka ataupun Allah benci. Bukan tu ukuran dia. Jadi manusia, termasuk orang Islam hari ni, dia tanya, kenapa dia tak semayang tapi dia kaya? Kenapa orang semayang tak kaya-kaya? Contohlah. Itu sangkaan yang salah. Adakah Allah kata jaga semayang confirm kaya? Siapa tak semayang kena miskin? Tak ada pun. Kaya miskin tu bukan ukuran Allah sayang ataupun Allah benci. Itu salah sangka. Yang ke-14, manusia selalu dalam kelalaian. Kalau baca Puan Mudrikah, boleh Puan Mudrikah. Ayat 1 surah Al-Anbiya, page 322. Kat sini lafaz dia An-Nas. Ayat kita tadi semua Al-Insan, Al-Insan, Al-Insan. Kalau kita tengok balik ayat-ayat ni yang kita bincang ini, semuanya ada lafaz Al-Insan, Al-Insan. Tapi yang ni ayat ni bunyi An-Nas. Sama je. Boleh Puan Mudrikah? Boleh Ustaz. Baik apa Ustaz? Ayat 1. 322 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling daripada akhirat. Puan Mudrikah, suara serak-serak ni baru lepas batuk sikit tekak ke? Batuk sakit tekak Ustaz. Semoga Allah sembuhkan insya-Allah. Amin. Okey, nampak sifat manusia semua dalam kelalaian. Orang Islam baik, orang kafir baik. Orang kafir tak apa, tolak tepi ya. Nak macam mana? Orang Islam ni yang tahu ada hari hisab, yang tahu ada soal jawab dalam kubur, yang tahu ada kehidupan selepas mati tapi lalai. Sebab tu dalam tafsir surah Al-A'la, ketika mana Abu Zar radhiyallahu tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang ada dalam suhuf Ibrahim?" Nabi kata nasihat dan pengajaran. Antaranya apa dia? Antara nasihat dan pengajaran yang ada dalam suhuf Ibrahim, aku hairan dengan manusia yang ada yakin adanya hari hisab tapi masih belum buat apa-apa amal. Aku hairan dengan manusia yang yakin adanya hari hisab. Siapa dia? Orang Islam kan? Tapi masih belum buat apa-apa amal. Sekadar buat yang wajib sahaja. Itu pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Pelik lah kan? Okey, last sekali. Sifat manusia tidak bersyukur. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak boleh? Tidak bersyukur. Allah bagi banyak. Tak berterima kasih pada Allah. Muka surat 289 ayat 67. 289. Ayat 27. Ayat 67. Sekejap Ustaz 289, 67. Ya. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Masa susah, janji macam-macam. Janji nak beriman, janji nak tinggal dosa maksiat, janji tak nak buat dosa maksiat lagi, janji nak bayar zakat, janji nak sedekah, macam-macam lah. Tapi bila Allah bagi keselamatan, bagi kesenangan, apa dia janji tu, dia tinggal janji sahaja. Dia nama tidak bersyukur pada Allah. Orang bersyukur, salah satu tanda orang bersyukur, bila Allah bagi dia nikmat, dia guna nikmat tersebut untuk bantu orang. Dia guna nikmat untuk tunaikan perintah Allah. Itu tanda bersyukur. Bersyukur bukan sekadar ucap Alhamdulillah saja. Tak. Dia guna nikmat Allah bagi untuk dekatkan diri pada Allah. Tapi manusia tak. Allah bagi dia nikmat macam-macam. Dia guna nikmat Allah bagi tu untuk buat Allah murka lagi. Nikmat mata, nikmat duit, nikmat telinga Allah bagi kat dia. Patutnya gunalah untuk meredakan Allah. Tak dia guna mata, guna duit untuk buat maksiat memurkakan Allah. Tak maksud tidak bersyukur. Dr. Azizah tadi baca, Dr. Azizah, muka surat 490 ayat 15. 490 ayat 15. Boleh Dr. Azizah? Okey, mungkin line putus kan? Mungkin line putus. Puan Zakiah, tolong baca Puan Zakiah. Last kita ni. Ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka menjadikan sebahagian daripada hamba-hambanya sebagai sebahagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata. Okey, dia terjemah kat pengingkar tu apa dia? 781. Okey, dia punya footnote dia, orang musyrikin mengatakan bahawa malaikat itu adalah anak perempuan Allah, padahal malaikat itu sebahagian daripada makhluk dan ciptaannya. Betul ya? Ya, itu saja. Okey, terima kasih Puan Zakiah. So, terjemah dia pengingkar. Pengingkar tu
dia sebenarnya dalam bahasa Melayu dia tak nampak macam tak bersyukur sangat, betul kan? Ada tak terjemah yang tidak bersyukur? Tolong terjemah Puan Izzawan ni, ayat yang sama boleh? Pun engkau tu bahasa Melayu dia nampak macam mana? Sebenarnya ayat yang saya nak refer kat sini, dia tidak berterima kasih. Tu point saya. Puan Izzawan ni telah baca Puan Izzawan ni? Page yang sama, ayat yang sama? Ayat 15 Ustaz. Ya. Dan mereka yang musyrik menjadikan sebahagian daripada hamba-hamba Allah sebagai anak baginya. Sesungguhnya manusia yang demikian benar-benar kafir yang nyata. Ya, dia tak terjemah tidak bersyukur. Okay, tak apalah. Masuk kafir kat situ tidak bersyukur. Sebab dalam bahasa Arab, lafaz kafarah ada dua. Satu, kafarah makna kafir, tidak Islam. Satu lagi makna kafarah tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, tak apa. Tengok hadis kat skrin. Nabi SAW ajar kita doa. Doa ni sunat baca bila tahu? Lepas bagi salam, terus sunat baca doa ni. Ya, wirid-wirid lain pun sunat juga. Wirid-wirid lain lepas solat sunat juga. Ayat kursi, tasbih Fatimah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu semua wirid-wirid yang sunat. Tapi lepas mayang, wirid pertama yang Nabi baca ni, Nabi pesan. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dengan Imam Nasa'i dengan sanad yang kuat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata pada Muaz kata, Nabi kata pada Sayyidina Muaz, aku menasihati kamu wahai Muaz, jangan tinggal lepas tiap semayang untuk kamu baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Sebab kalau Allah tak bantu, tak boleh buat walaupun dekat Masjidil Haram. Kalau Allah tak bantu, tak mampu nak buat walaupun dekat Masjidil Haram, sibuk main telefon dekat Masjidil Haram pun, kalau Allah tak bantu. Bantulah aku untuk mengingatimu. Pertama. Yang kedua, bersyukur kepadamu. Ni bersyukur ni, poin kita sekarang. Yang ketiga, memperelokkan, mempercantikkan ibadat kepadamu. Kita amal insya-Allah. Boleh? Lepas solat fardu, lepas solat sunat pun boleh juga. Sebenarnya nasihat Nabi pada Sayyidina Muaz ni lepas solat fardu. Tapi kalau kita nak baca lepas setiap kali solat sunat, boleh juga. Dalam wirid kita baca, dalam doa pun kita baca. Sebab kita hanya dapat buat segala amal soleh dengan bantuan Allah. Kalau Allah tak bantu, duduk kat Mekah, kat Masjidil Haram pun tak ada masa nak zikir pada Allah, tak ada masa nak ibadat banyak-banyak pada Allah. Okey, sebenarnya masa lebih sikit, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Yang saya share kat skrin tadi, nanti saya hantar dalam grup kelas kita, kelas malam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.